Okay, kita mula. Cikgu rasa lain hari ni tak berapa molek sangat. So, kita buat perbincangan soalan esei Negeri Perak. Soalan nombor 7. Cikgu harap semua dah ada kertas dengan pelajar-pelajar masing-masing ni. So, kita tengok soalan 7A. 7A, jadual 7.1 menunjukkan persamaan kimia bagi dua tindak balas. Dia bagi tindak balas X, tindak balas Y. Tentukan sama ada setiap tindak balas tersebut merupakan tindak balas redox atau bukan tindak balas redox. Terangkan jawapan anda dari segi nombor pengoksidaan. Maknanya kat sini dia minta awak terangkan tindak balas redox dari aspek nombor pengoksidaan. Okey. Yang pertama dia minta awak tentukan. Okey. Yang kedua dia minta awak terangkan. Jadi soalan kat sini dia nak dua perkara. Tentukan, kemudian terangkan. Okey. Jadi bila dia kata kat sini dari aspek nombor pengoksidaan. Cikgu, saya je kau tak dengar. Awak tak dengar ke tu? Tak dengar? Dengar. Siapa lagi tak dengar? Dengar je cikgu. Dengar. Teratubik mula. Teratubik masuk mula. Bolehkah? Sebab cikgu guna line telefon cikgu ni, line telefon cikgu 3G je cikgu tengok saat ni, jadi dia tak berapa jelas sangat tu. Okey. Jadi dari aspek nombor pengoksidaan, kalau kita tahu, okay, kat sini kalau dia kata tentukan tindak balas redox, iaitu sama ada tindak balas itu merupakan tindak balas pengoksidaan, okay, penurunan. Okay. Makna redox maknanya tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Itu redox. Jadi kita nak kenal pasti sama ada tindak balas ini tindak balas redox ataupun tidak. Jadi kita kena kenal pasti sama ada tindak balas ini mengalami proses pengoksidaan ataupun proses penurunan. Okay. Jadi kalau kita nak kenal pasti proses pengoksidaan, proses penurunan, okey. Kalau nak tahu dari segi nombor pengoksidaan, yang dikatakan proses pengoksidaan bila nombor pengoksidaan ini bertambah. Okay. Nombor pengoksidaan sesuatu bahan bertambah, maka kita kata proses pengoksidaan berlaku. Kalau berlakunya berkurang nombor pengoksidaan, maka tindak balas itu penurunan. Jadi kalau kita nak kenal pasti, nak tentukan, yang pertama nak tentukan, maka kita tengok satu-satu lah. Awak boleh tengok satu-satu. Katakanlah kat sini kita tengok satu-satu. Nak ambil lagu mana? Okay, so kita kena tengok, katakanlah kita nak ambil nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ni kalau kita tengok natrium selalunya positif 1 sebab dia kumpulan 1. Yang kita kena ingat yang kedua oksigen. Oksigen okay, selalunya tolak 2 kecuali dalam peroksida tolak 1. Hidrogen pula selalunya tambah 1 kecuali dalam hidrida negatif 1. Okay. Ni kita kena ingatlah. Boleh? Apa makna peroksida ni? Peroksida contohnya dalam H2O2. Jadi kalau H2O2 maknanya kat sini nombor pengoksidaan bagi oksigen kat sini adalah tolak 1. Boleh? Hidrida pula bila hidrogen combine dengan unsur kumpulan 1. Contohnya NaH, natrium hidrida. Kat sini tolak 1. Boleh? Jadi kat sini bila kita nak kenal pasti nombor pengoksidaan, so kita tengok satu-satu.
Kita tengok kat sini natrium. Oksigen ni bukan. Okey, bukan dalam peroksida, maka ia -2. Hidrogen positif 1. Kat sini positif 1. Kat sini tolak 1. Kat sini positif 1. Ni tolak 1. Kat sini positif 1. Kat sini tolak 2. So, cuba kita tengok. Natrium positif 1. Lepas positif 1. Ada berlaku perubahan? Tak ada kan? Oksigen tolak 2. Lepas tolak 2 juga. Hidrogen positif 1. Lepas tindak balas positif 1. Klorin tolak 1. Lepas tindak balas tolak 1. Maknanya kat sini setiap unsur dalam tindak balas X tidak mengalami apa-apa perubahan nombor pengoksidaan. Boleh? So kita tengok yang kedua. Yang kedua, zinc. Kita tengok nombor pengoksidaan bagi zinc. Zinc atom, maka nombor pengoksidaannya kosong. Kuprum kat sini, nombor pengoksidaannya adalah charge bagi dia, iaitu positif 2. Kalau kita tengok nitrat kat sini, kita abaikan dia. Ni sama, maka tak berlaku apa-apa, abaikan dia. Tapi zinc kat sini, Zn2+. Kuprum kosong sebab dia atom. Jadi kalau kita tengok kat sini, zinc daripada kosong ke positif 2. Kuprum daripada positif 2 ke kosong. Maknanya ada perubahan nombor pengoksidaan dalam tindak balas Y. Maka tindak balas Y merupakan tindak balas redox. Boleh? Okay. Jadi bila kita nak jawab soalan ini, soalan yang pertama, dikata apa kat situ? Tentukan. Jadi poin yang pertama kita kata X lah. Katakanlah cikgu ambil tentukan. So kita ambil poin pertama, tindak balas X bukan tindak balas redox. Okay. Poin yang pertama. Kemudian tindak balas Y. Okay, so tindak balas Y merupakan tindak balas redox. Okey. 2 markah. Okey. Markah seterusnya untuk terang. Kenapa tindak balas X tu bukan tindak balas redox? Jadi, kita ambil tindak balas X. Kenapa dia bukan tindak balas redox? Kerana tiada perubahan nombor pengoksidaan. Nombor tiada perubahan nombor pengoksidaan. Bagi bahan tindak balas. Untuk tindak balas Y pula, kenapa kita kata tindak balas redox? Maka kita boleh cerita dari segi zinc dengan kuprum, iaitu nombor pengoksidaan zinc bertambah daripada kosong ke positif 2. Okey. Manakala nombor pengoksidaan Cu berkurang daripada positif 2 ke kosong. Jadi kalau berubah, maka berlakulah proses pengoksidaan penurunan. Okey, boleh kan? Jadi sekarang ni, bila kita kata kat sini, kita boleh tambah nombor pengoksidaan zinc bertambah daripada kosong ke positif 2. So kita boleh kata kat sini zinc mengalami proses pengoksidaan. Manakala kuprum mengalami
proses penurunan. Okay. Kemudian bila kita nak pergi kepada redox, maka kita boleh kata satu lagi iaitu proses pengoksidaan dan proses penurunan berlaku secara serentak. Jadi kalau kita katakan redox adalah Cikgu ada masuk. ya ke sekejap. Sebab cikgu kena tengok. Okey. Jelas ke tu soalan yang pertama? So kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey. Itu kelabut sikit sebab cikgu tidak buat dalam PowerPoint ni. Okey, soalan yang kedua. Rajah 7.1 menunjukkan proses pengekstrakan besi dalam relau bagas. Di mana dalam relau bagas ini biji besi ni dia akan bertindak balas. Biji besi dia akan bertindak balas dengan batu kapur dan juga karbon lah. Di mana apa yang berlaku kat sini, besi ni akan bertindak balas dengan karbon. Di mana karbon ni dalam siri kereaktifan logam yang berada di atas besi. Jadi karbon boleh ambil oksigen daripada biji besi. Biji besi ni biasa nama kita panggil hematite. Hematite ni iaitu Fe2. Dia adalah ferrum 3 oksida terhidrat. Dia oleh kerana karbon ni lebih elektropositif berbanding besi, maka karbon boleh ambil oksigen daripada ferrum. So tinggallah biji besi. Konsep dia ni, konsep apa dia? Konsep pengekstrakan logam ni. Pengekstrakan logam. Pengekstrakan logam kalau dalam proses elektrolisis, kita guna elektrolisis untuk mengekstrakkan logam. Logam itu adalah logam yang berada di atas lah. Contohnya kalau kita ambil siri kereaktifan logam kan kita ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium kan. So kita ada karbon kan, kita ada zinc. So kita ada hidrogen kan. Lepas tu kita ada ferrum. Hok duduk bawah ni, kita boleh dapat biji daripada biji lah, makna ferrum, plumbum, stannum, kita boleh bakar dengan karbon. Tapi hok atas ni kita boleh dapatkan melalui kaedah elektrolisis. Sebab itu kalau kaedah elektrolisis untuk dapatkan aluminium daripada aluminium oksida, kita guna elektrolisis. Tetapi kalau hok bawah contohnya nak dapat zinc daripada biji zinc, boleh guna kaedah ini. Iaitu kaedah pengekstrakan besi ni. Sebab apa? Sebab karbon ni lebih reaktif berbanding zinc. Ni konsep dia lah. Tetapi kalau kita nak ambil aluminium, guna kaedah ini, tak boleh. Sebab karbon kurang reaktif berbanding aluminium. Jadi cara pengekstrakan yang belajar ini, kalau dalam tajuk elektrolisis, kita guna logam yang di atas. Kalau dalam tajuk redox, pengekstrakan besi, kita guna logam yang di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi kaedah yang ni lagi murah lah berbanding dengan kaedah elektrolisis. Yang ni boleh buat dekat Malaysia je. Tapi elektrolisis dibawa ke negara lain untuk dibuat. Sebab kita tak ada. So, kita pergi kepada soalan. Soalannya, tulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku dalam rajah 7.1. Mana rajah 7.1? Ni rajah 7.1.
di mana tindak balasnya pengekstrakan besi. Besi diekstrakkan dengan apa? Guna karbon. Jadi dia nak tindak balas itu. So, tindak balasnya, kalau kita tengok, biji besi ni adalah ferrum 3 oksida. Jadi dia tindak balaskan dengan karbon. Hasilnya adalah ferrum dengan gas karbon dioksida. So bila kita buat balancing, letak 2, letak 3, letak 4, letak 3. Okey, hak ni kena ngapal lah dia punya persamaan dia tu. Okey, soalannya tulis persamaan kimia dah ada dah. Okey, bahan yang dioksidakan. Mana bahan yang dioksidakan? Okey. Ini kalau kita nak tengok aspek redox ini, kita boleh tengok aspek redox ini dari aspek ke dah? Aspek oksigen. Okey. Oksigen, kalau kita nak cari bahan yang dioksidakan adalah bahan yang terima O. Yang mana terima O? Kita tengok karbon. Daripada tak ada O, lepas tindak balas ada O. Maknanya karbon terima O. Jadi karbon mengalami proses pengoksidaan. Boleh? Jadi bahan yang dioksidakan ia adalah karbon. Bahan yang diturunkan, turun proses penurunan, maknanya dia hilang O. Siapa hilang O kat sini? Tengok ferrum. Daripada ada O, lepas tindak balas tak ada O. Jadi, yang mengalami proses penurunan ataupun bahan yang diturunkan kat sini adalah ferrum. Okay, boleh? Ataupun kita panggil kat sini ferrum 3 oksida. Sebab kita ambil bahan yang diturunkan dengan bahan yang dioksidakan adalah pada bahan tindak balas. Jadi, yang diturunkan adalah ferrum 3 oksida. Bila kita nak sebut ejen pengoksidaan, ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami proses penurunan. Siapa bahan yang mengalami proses penurunan? Ferrum 3 oksida. Jadi ejen pengoksidaan ini adalah ferrum 3 oksida. Manakala ejen penurunan pula adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan, iaitu karbon. Jadi markah dapat 6 lah kat situ. Iaitu kalau kita tengok persamaan kimia, dia ada balancing. Persamaan kimia ni ada 2 markah kat sini. So markah yang ketiga, markah yang keempat, markah yang kelima, markah yang keenam. So dapatlah 4 markah bagi soalan ini. So kita pergi kepada soalan C. Kalau ada tak payah tanya ni. Okay, kalau tidak cikgu terus-terus yang ni. Okay. Soalan C. Soalan C, rajah 7.2 menunjukkan bahan-bahan berkarat yang boleh dilihat dalam kehidupan harian. So biasanya kalau kita tengok bahan berkarat ni dia tak ada benda lain lah kan. Dia relate kepada besi. Sebab tu kita tengok pagar besi, paku besi yang berkarat ni. Okay. Kemudian lukis rajah berlabel yang menunjukkan mekanisme pengaratan besi dan terangkan proses-proses yang terlibat. Okay. Jadi kalau kita nak tengok mekanisme ni, kalau kita tengok lukis rajah berlabel, okay, berlabel nak tunjuk bahawasanya mekanisme pengaratan besi, maka dia bermula dengan apa? So kita ada, okay, ni katakanlah ni adalah besi. Okay, ni adalah Fe. So nak jadikan besi tu berkarat, dia perlu ada apa dia? Perlu ada air. So kat sini kita ada air. Okay. Lepas tu kita ada oksigen. Ada air, ada oksigen, ada besi, barulah boleh berlaku proses pengaratan. So macam mana proses pengaratan berlaku? Okay, mekanisme dia. Kok ni diagram dia. Kita lukis diagram So kita ada besi, kita ada air, kita ada gas oksigen dan kita ada udara.
reaksi nak berkarat, step yang pertama sekali, bila ada air dengan oksigen, okey, di bahagian tengah titisan air ini, yang pertama, okey, atom besi melepaskan elektron. Jadi apa yang berlaku? Okey, ni berlaku ni kita kata terangkan proses. Okey, lukisan ni kita dah lukis ni. Yang pertama dia suruh lukis, lepas yang kedua dia suruh kita terangkan proses. Jadi proses macam mana besi boleh berkarat? Bila ada air dengan oksigen di bahagian tengah, okey, bahagian tengah titisan air, atom ferrum ni, okey, kita boleh kata kat sini atom ferrum melepaskan elektron, membentuk ion Fe2+. Kalau kita buat persamaan kimia, Fe menghasilkan Fe2+ plus 2 elektron. Okey, boleh. Jadi bila elektron terbentuk, okey, elektron ini akan bergerak ke hujung titisan air. Elektron yang terbentuk bergerak ke hujung titisan air. Okay, so kat sini step yang kedua, apa yang berlaku? Okay, bila elektron bergerak ke hujung titisan air, maka molekul air dan molekul oksigen, okay, dia akan menerima elektron. Elektron membentuk ion hidroksida. Di mana kalau kita buat persamaan setengahnya, iaitu H2O plus O2 hasilkan OH minus. Balance letak 2, okay, letak 4. Okay, tambah 4 elektron. Okay, boleh. Okay. Mekanisme yang ketiga. Okay. Bila kita dah ada dekat sini, okay, ion Fe2+, ada ion OH-, apa yang berlaku? Step seterusnya di mana ion Fe2+ ni dan ion OH- ini, okay, bergabung membentuk, okay, dipanggil ferrum 2 hidroksida. Okay. Kalau kita buat persamaan kimia dia, di mana Fe2+ ni bergabung dengan OH-, hasilnya adalah FeOH2. So nak balance, kita letak 2 situ. Itu yang berlaku. Dan mekanisme yang ketiga, yang keempat pula, bila kita dah ada ferrum 2 hidroksida, ferrum 2 hidroksida ni warna hijau. Sedangkan karat warna perak. Maknanya ferrum 2 hidroksida itu akan dioksidakan lagi. Jadi kat sini kita boleh kata ferrum 2 hidroksida. Sekejap. Okay, ferrum 2 hidroksida. Kemudiannya teroksida membentuk apa dia? Membentuk ferrum 3 oksida terhidrat, iaitu karat. Boleh. Boleh.
So kat sini, kalau kita kata mekanisme proses yang terlibat. Jadi kalau kita nak relate dengan redox, kalau kita tengok kat sini, Fe lepas elektron, maka Fe ni mengalami proses apa dia? Pengoksidaan. Okay. Air dengan oksigen, dia terima elektron, maka ia mengalami proses penurunan. Jadi kalau kita nak katakan apa pengaratan ini, okey, adakah ia merupakan tindak balas redox? Ya. Kenapa? Sebab ada proses pengoksidaan, ada proses penurunan. Okey, dalam tindak balas pengaratan ini, maka pengaratan merupakan satu tindak balas redox. Boleh. Tetapi soalan tak tanya. Soalan hanya suruh awak lukis, kemudian dia suruh awak terangkan proses-proses yang terlibat. Iaitu proses macam mana karat tu boleh terbentuk. Karat ni apa dia? Nampak tak paku ni warna perang ni? Okey, jadi paku ni warna perang. So perang ni sebab apa? Sebab Fe dah jadi Fe3 positif perang. So kita terai siapa kita keluar Fe3 positif itulah, iaitu karat. Hak ni dek lagi. Hak ni kita panggil karat hijau. Dia warna hijau. Jadi tak sampai lagi karat tersebut. Jadi ferrum 2 akan teroksida kepada karat iaitu ferrum 3 oksida. Okey. Jelas So kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu, Ya. markah ni? Markah 10 tu markah 10. So, markah yang pertama, kalau kita tengok diagram 1 campur 2 dapat 2 markah. So, markah yang ketiga, kita ni markah yang ketiga. So, markah yang keempat dia bagi persamaan tu. Markah yang kelima kita cerita. Markah yang keenam persamaan. Markah yang ketujuh, okey, 7. Lepas tu kita terjemah dengan ni 8. Lepas tu markah yang ke-9 dia bagi yang ni teroksida. 9 membentuk ferrum 3 hidroksida. Okey, ferrum 3 oksida terhidrat. So dapat 10 markah lah kat situ Okey. Selesai. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Siapa dia joteng tadi? Padan ni. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Soalan nombor 8. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan apakah yang dimaksudkan dengan asid dan alkali. Okay. Kat sini kita nak garis dengan menggunakan contoh yang sesuai. Barulah kita terangkan. Makna kat sini kita kena terangkan berdasarkan contoh. Okay. Ataupun kita terang asid, lepas tu kita royak contoh. Okay. Boleh. Jadi, kita ambil takrifan ni mesti daripada buku teks. Contohnya, kalau dikatakan apa dia asid, so kita kata asid adalah bahan kimia. Okey. Kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. So, bagi contoh. Apa dia contoh? Kita bagilah contohnya HCl, okay, HNO3, okay, dan sebagainya. Lepas tu alkali sama. Ambil takrifan. Apa makna alkali? Tu alkali ialah bahan kimia yang
mengayon dalam air menghasilkan ion OH minus. Lepas tu bagi contoh. Contoh apa dia? Katakanlah kita nak ambil NaOH ke, KUH ke. Okey, dapatlah 4 markah. Mana dapat 4 markah tersebut? Yang pertama, takrifan betul. Takrifan kena ada mengayon dalam air. Mengayon dalam air. Hasil ion hidrogen. Markah yang kedua, contoh. Okey, markah yang ketiga, takrifan untuk alkali. Markah yang keempat, contoh. Dapatlah 4 markah. So, kita pergi kepada soalan B. Terangkan mengapa larutan natrium hidroksida dan larutan amonia yang mempunyai kepekatan yang sama tetapi berbeza nilai pH. So, kalau kita tengok kat sini, dia bagi, apa dia kat sini? Dia bagi kepekatan sama tetapi nilai pH dia berbeza. Okey. Natrium hidroksida dengan amonia dua-dua adalah alkali. Dua-dua adalah alkali. Jadi, apa yang kita tahu dari segi alkali ini, kita tahu kepekatan OH minus lah. Okey, kalau kaitan dengan nilai pH, kalau kepekatan tinggi, nilai pH dia tinggi. Boleh? Okey, berbeza. Dia tak wayak berbeza lagu mana kan? Cuma dia kata terangkan mengapa berbeza. Jadi berbeza, kita nak cerita dari segi apa? Cerita dari segi NaOH ni adalah alkali kuat. Okey, dua-dua alkali, tapi hak ni adalah alkali kuat. Hak ni adalah alkali lemah. Cikgu rasa tak ada masalah cikgu rasa soalan ni kan? Okey, jadi kalau kita nak buat point, kita boleh kata, okey, NaOH adalah alkali kuat. Okey, kalau kita nak buat, okey. Lepas tu yang kedua, amonia adalah alkali lemah. Okay. Kemudian kalau kita nak buat point yang kedua, kita boleh kata, okey, kalau kat sini kalau cikgu nak tulis, cikgu padam dulu atas ni boleh tak? Cikgu padam Boleh tu. Cikgu padam atas ni. Okey, cikgu tulis kat atas tu. Okay. Padam, kita nak jawab soalan seterusnya. Jadi bila kita nak cerita kat sini, kita boleh kata aspek apa dia kita nak cerita ni? Di segi aspek apa dia? Aspeknya jenis. Jenis alkali. So, kita boleh kata point yang pertama, kita boleh kata NaOH ni adalah alkali kuat. Okey. Kalau kita nak kata alkali kuat, kita boleh katalah, okey, ia mengayon lengkap dalam air. So, menghasilkan kepekatan ion OH minus yang tinggi. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada amonia. Yang kedua pula. So, yang kedua kita kata NH3. Amonia ni adalah alkali lemah. So, bila dia lemah, maka ia mengayon separa dalam air. Menghasilkan kepekatan ion OH minus yang rendah. Boleh? Jadi kat sini kalau kita tengok kepekatan ion hidroksida rendah, kepekatan ion hidroksida tinggi, maka kita buat kesimpulan. Kesimpulan ke mana? Okey, kita buat semakin tinggi kepekatan ion OH minus, maka semakin tinggi nilai pH. Okey, lepas tu bila kita tahu apa tu perkaitan macam ni, maka oleh itu nilai
pH larutan NaO lebih tinggi. Kenapa kita kena royak? Apa tu? Oleh itu nilai pH larutan NaO lebih tinggi. Sebab dia tak bagi nilai pH kat sini. Dia tak bagi. Cuma dia kata terangkan mengapa larutan NaO dan amonia mempunyai kepekatan sama tetapi berbeza nilai pH. Berbeza macam mana? Okey. Jadi daripada sini kalau biasa dia bagi nilai pH, kita tak payah buat dah poin yang keempat ni. Tetapi kerana dia tak bagi nilai pH, maka kita kena royak poin yang keempat ini, iaitu nilai pH larutan NaO lebih tinggi. Boleh? Okey, kenapa lebih tinggi? Sebab kepekatan ion hidroksidanya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi kepekatan ion hidroksida? Kerana ia adalah alkali kuat. Jadi bila kita cerita kat sini, so kita akan dapat poin, okey, alkali kuat, okey, alkali lemah, okey. Kemudian dia menghasilkan, okey, kepekatan ion hidroksida, okey. Kalau tinggi kepekatan ion hidroksida, maka tinggilah nilai pH. Oleh kerana tinggi kepekatan ion hidroksida, tinggi nilai pH, maka nilai pH bagi larutan NaO lebih tinggi. Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya. Terangkan bagaimana 500 cm padu asid hidroklorik 0.1 mol per desimeter padu disediakan daripada larutan asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu. Tunjukkan cara pengiraan yang terlibat dalam penyediaan larutan ini. Okey, so cikgu padam dulu yang atas ni. Jadi kat sini kalau kita tengok, okey, dia bagi terangkan bagaimana, okey, disediakan. Maknanya yang ni disediakan daripada sini. Maknanya kita ada HCl 2.0 mol per desimeter padu. Nak sediakan HCl dengan V dia sama dengan 500, M dia sama dengan 0.1. Makna kat sini daripada 2.0 nak pergi kepada 0.1. Maknanya kita melakukan proses pencairan. Proses pencairan ini bila kita nak menyediakan 500, maka kita kena ada gelalang volumetrik. Gelalang volumetrik 500 ml. Jadi masalah dia kat sini, kita nak ambil berapa daripada sini nak masuk dalam ni. Bila kita masuk dalam ni, dalam gelalang volumetrik, okey, V untuk asid ni berapa, kita tambah je air sampai tanda senggatan, maka kita dapatlah, okey, kepekatan 0.1. Jadi sekarang kita tak tahu berapa V asid untuk kita ambil nak masukkan dalam gelalang volumetrik 500. Jadi nak dapat V itu kita guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Ini adalah formula bagi pencairan. Kok mana M1-nya? Okey, kalau kita tengok M1. Okey, M1 hok ni. 2.0 ni M1. V1 kita tak tahu. Hok mula-mula. Hok ni yang nombor 2. Maka ni adalah V2. Okey. Ni adalah V2. Ni adalah M2. Kita pun masuk nilai. So, V1 mesti sama dengan M2 iaitu 0.1 darab 500 bahagi dengan 2.
So kita dapat 25 cm padu. Okey. Bila kita dapat 25 cm padu, maka apa radas yang kita perlu cari? Kita kena cari pipet. Pipet berapa? Pipet 25. Sini dia akan tulis pipet 25 ml. Cari pipet 25. Maka kita kena pipet 25 daripada sini. Boleh? Jadi step yang pertama kita dah kira, kita dapat. Step yang kedua kita dah dapat, kita kena pipet lah. Okay, so kita boleh kata point seterusnya, kita pipet iaitu 25 cm padu HCl. Okay, 2.0 mol per desimeter padu. Okay, di pipet menggunakan pipet 25 cm padu. Boleh? Bila kita dah pipet, okay, pipet ni guna 25. Okay, sebab kita nak 25. Okay, V untuk asid kita nak 500, kelalang volumetrik kena 500. Dua benda ni kita kena tepat. Sebab kita nak dapat larutan piawai. Larutan piawai maknanya adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Bila kepekatan diketahui dengan tepat, maka alat yang kita guna mestilah alat yang boleh menyukat isi padu dengan tepat. That's why lah bila kita kira V dia dapat 25, maka alat yang tepat, paling tepat untuk menyukat 25 cm padu asid adalah pipet. That's why kita guna pipet. Lepas tu bila kita nak dapat larutan 500, okay, nak dapat isi padu, okay, yang tepat 500, kita kena guna kelalang volumetrik 500 cm padu. Okay. Jadi apa yang kita buat kat sini, kita pindahkanlah. Okay. Pindahkan asid ke dalam kelalang volumetrik 500 cm padu. Dia kena ada saiz kat sini. Okey. Jangan kata kelalang volumetrik saja. Okey, kenapa 500? Sebab kita nak isi padu 500. Lepas tu kita tambahlah. Okey, lepas tu air suling ditambah, okey, ke dalam kelalang volumetrik. Sampai mana? Sehingga tanda senggatan. Senggatan. Bukan sengat ni, senggatan. Double G tu, senggatan. Boleh? Okey. Kemudian selesailah. Okay. Jadi kalau kita nak tambah lagi kat sini berapa poin tu? Cuba kita tengok. Ni kita kira satu markah. Okey, yang ni kita pipet markah yang kedua. Okey, markah yang ketiga. Ni markah yang keempat. So, tak cukup sol lagi, kita boleh tambah dengan apa? Nak dapat markah yang kelima ni. So, kita boleh tambah. Bila kita dah sudah ni, kita boleh kata dah tutuplah dengan penutup. Kita boleh kata markah yang kelima. Okey, cikgu ambil kat sini. Markah yang kelima, kita kena tutup lah. Okey, so kita boleh kata kelalang volumetrik ditutup. Okey, apa yang jadi gini ni? So, ditutup. Okey, ditutup. Okey, kemudian kita boleh kata digoncang. Dengan cermat. Okey, selesai. Dapatlah 5 markah. Okey, boleh Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, Ada. Okey. Kalau tak ada, boleh faham
Ini bahagian action. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya kena padam dulu, tak nampak ni. Cikgu padam ni. Nyatakan 3 aplikasi penetralan dalam kehidupan seharian dan berikan contoh bagi setiap aplikasi tersebut. Jadi kita tik dulu, garis dulu. Gapo soalan tu bagi kat kita. Okey. Okey, tanya gapo dia. So, soalan tanya yang pertama, dia kata nyatakan 3 aplikasi penetralan. Lepas tu yang kedua, dia kata berikan contoh bagi setiap aplikasi tersebut. Okey, 3 aplikasi penetralan. So yang ni cikgu rasa tak ada masalah, okay? So yang pertama dia nak aplikasi, yang kedua contoh bagi setiap aplikasi. Contohnya kalau kita kata kat sini untuk mengawal keaksidan tanah. Okey. Jadi untuk mengawal keaksidan tanah, kalau kita kata aplikasi, kita boleh buat dalam bentuk jadual pun tak apa. Okey. So aplikasi, ini contoh ni. Okey. So yang pertama kita kata untuk mengawal keaksidan tanah. Okey. Kita guna apa dia? Contohnya kita ada kalsium oksida. Tanah ni kalau dia berasid, kalau kita tanam pokok-pokok tak subur okey. Kalau kita berbaja pokok tak subur juga sebab tanah tu berasid. Jadi sebab itulah kalau orang nak bercucuk tanam, first dia akan ambil pH dulu, pH tanah dulu, check dulu. Kalau pH tanah tu rendah, maknanya asid, maka dia kena neutral dulu. Okey, tanah berasid tu. Biasa diguna baja bakar, okey, kayu-kayu bakar dia campur. So kayu bakar tu adalah batu lah, batu kalsium oksida ataupun ambil batu kapur, kalsium oksida, tabur je. Okey, gaul-gaul dengan tanah tu, maknanya tanah tu akan jadi neutral. Barulah boleh bercucuk tanam. Yang kedua, kalau kita belajar tentang latex, kita boleh kata juga, okey, untuk mengawal, mengelakkan pembekuan susu getah, boleh juga. Okey, contohlah. Mengelakkan pembekuan latex. Tak sebi latex tu beku guna apa? Guna larutan amonia. Dan yang ketiga, kita boleh kata kau dia. Buh gigi boleh juga tak? Contohlah. Okey, contohnya, apa dia aplikasi dia? Okey. Apa lagi kita nak buat kat sini? Banyak ni. Kalau kita kata sengat terbuai pun boleh. Ni awak boleh tambah cikgu rasa. Kalau cikgu ambil dari skema, dia kata apa dia kat sini? Dia kata ubat gigi. Ubat gigi, kita kat sini. Ubat gigi kan? So, sorry. Ubat gigi contoh ni. So, kita boleh katakan dekat sini, tulis. Okay. Aplikasi menetralkan asid yang dihasil oleh bakteria dalam mulut. Okey. Guna apa? Guna ubat gigi. Contohnya ubat gigi. Selain daripada hak ni, hak biasa, okey. Hak biasa kita guna, okey. Kita juga boleh guna apa tu aplikasi. Contohnya awak boleh check lah sengat lebah, okey, sengat tebuan, okey, obor-obor. Maknanya kalau obor-obor, kalau pergi mandi patah tu kena obor-obor, kita akan rasa gatal. Okey, jadi kita kena tahu obor-obor tu, sengat obor-obor tu sifat dia apa dia? Sifat dia alkali. Jadi kalau kita nak neutralkan dia, kita boleh guna cuka. Tu untuk
aplikasi. Okey. So, selesai soalan nombor 8. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 9. Larutan X ditambah kepada larutan Y untuk membentuk barium sulfat. Nyatakan nama bagi tindak balas itu dan nama bagi larutan X dan larutan Y. Tulis persamaan ion. Jadi, dia bagi kat sini barium sulfat. Jadi, bila kita tengok barium sulfat, apa yang perlu kita fikir kat sini? Larut ke dia? Larut ke? Okay, so kita ingat. Semua sulfat larut kecuali PCB. Kecuali PCB. Kan? PCB. So, PCB. Ni B. Maknanya, barium sulfat ni adalah tidak larut. Bila tidak larut, maka larutan yang terhasil yang digunakan untuk menghasilkan barium sulfat, satu larutan mesti ada barium, okey. Dan satu larutan lagi mesti ada sulfat. Okey, satu larutan lagi mesti ada sulfat. Okey, boleh. Ini barium. Barium apa yang larut? Kita ambil nitrat. Semua garam nitrat larut. Sulfat apa yang larut? Ambillah anak. Senang, semua anak larut. Katakanlah cikgu ambil kalium sulfat. Jadi, barium nitrat dengan kalium sulfat bertindak balas. Dia akan menghasilkan barium sulfat dengan kalium nitrat. Okay, so balance tetap 2. Okay, boleh. Jadi bila hasilkan barium sulfat ini adalah pepejal yang tidak larut pepejal, maka tindak balas, nama tindak balas ini adalah tindak balas penguraian ganda 2. Okey, boleh. Okey. Kemudian tulis persamaan ion. Persamaan ion dia, nak dapat persamaan ion, senang kat sini. Kita tengok mana pepejal, barium sulfat pepejal. Jadi persamaan ionnya adalah, okay, barium sulfat datang daripada ion Ba2+ dengan ion SO4 2-. Dapatlah barium sulfat. Okay. Jadi kita tengok soalan ini secara tak langsung kita dah jawab dah soalan ini. Cuma kita tengok balik. Dia kata, nyatakan nama bagi tindak balas, maka kita dah dapat tindak balas penguraian ganda 2. Yang kedua, dia kata nama bagi larutan. Maka kalau kita buat formula kimia, tak boleh markah lah. Jadi macam mana nak dapat markah? Maka kita kena tulis nama dia. So, namanya adalah larutan barium nitrat. Boleh. Kalau ni pula adalah larutan kalium sulfat. Barulah dapat markah. Kalau tidak, tak boleh markah. Jadi, markah yang kedua. Okey, betul. Markah kedua. Markah yang ketiga. Kemudian, kita buat persamaan ion. Kita dapat markah yang keempat. Persamaan ion, kita tengok dia punya pepejal dia apa dia. Garam tak larut. Barium sulfat. So, barium sulfat datang daripada Ba2+ dengan SO4 2-. So, dapatlah persamaan ionnya. Okey. Boleh So, selesai untuk 4 markah. So, kita pergi kepada soalan B. Jadual 9 menunjukkan maklumat bagi tindakan haba ke atas 2 garam plumbum P dan Q. Okay, so dia bagi kat sini garam plumbum P.
dengan Q. Maknanya dua-dua tu adalah plumbum. So kita tengok garam P. Garam P baki, perang, kuning. So ni adalah PbO. Air kapur keruh. Nak royaknya ini adalah CO2. Maka kalau garam ini terurai hasilnya CO2, maka garam P kita tahu dah mestilah PbCO3. Boleh? PbCO3. Yang kedua pula, okey, perang panas ini pun sama, PbO. Tapi kita ada gas perang. Gas perang NO2. Menyalakan kayu uji berbara ini adalah O2. Kalau gas perang terhasil, maka garam Q ini secara tak langsung adalah PbNO3 2. Ini ada dua tajuk garam, dua penguraian garam yang pernah awak ingat kat sini ni. Iaitu yang pertama adalah garam karbonat. Iaitu contoh PB karbonat. Bila terurai, hasilnya adalah PbO dengan gas karbon dioksida. Yang kedua, PB nitrat. Kalau PB nitrat, okay, bila kita panaskan dia terurai hasilkan PbO, okay, gas NO2 dengan gas oksigen. So bila kita nak balance, okay, kita letak dua. Okay, letak dua. So sini 4. Okay, boleh. Okay, jadi yang dikatakan dengan perang itu, okay, perang ni lah. Ni. Kita kena ingat lah. Kalau kita tengok air kapur jadi keruh, gas karbon dioksida. So, BCO3 lah. Jadi secara langsung kita tahulah garam P itu PbCO3, garam Q itu adalah PB nitrat. Okay. So, kita pergi kepada soalannya. Okay, berdasarkan jadual 9. Kenal pasti, bagi art. Okay, tengok soalan garam ni. Kalau kita boleh solve kan, nak dapat nilai markah tu senang je. So, gas A, gas B, gas C. Tulis formula kimia untuk garam P dan garam Q. Sekarang cuba tengok. Baki art tu apa dia? Kita dah buat tadi baki art apa dia? Plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida. So kat sini, bila kita nak jawab baki art, maka kita boleh tulislah. Okay, so kenapa pasti? Dia tak katakan kat sini nama kan? Dia tidak nak nama. Maka kita boleh kata baki art ini adalah PbO. Satu markah. Okay, kemudian dia nak gas A. Gas A apa dia? Gas karbon dioksida. Okay, gas B apa dia? Gas nitrogen dioksida. Jadi, gas A ni apa dia? Gas karbon dioksida. Gas B ni apa dia? Nitrogen dioksida. Gas C ni apa dia? Oksigen. Tulis formula kimia bagi garam P. Garam P tu kita tahu PB karbonat. Garam Q tu kita tahu PbNO3 2, PB nitrat. Maka dapatlah kita 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dengan hanya kita ingat sajalah penguraian garam, iaitu garam karbonat dengan garam nitrat. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan C. Anda dikehendaki menyediakan garam zinc sulfat yang kering. Okey, jadi kat sini dia nak zinc sulfat yang kering. Bahan kimia yang dibekalkan. Okey, so soalannya huraikan satu eksperimen makmal, kemudian dalam huraian anda sertakan persamaan. Okey, jadi kalau soalan macam ni, apa yang perlu awak buat kat sini, okey, nak jawab soalan ni, kita kena guna semua. Kena guna semua ni, bahan yang diberi. So, cikgu padam dulu kat atas. Jadi, biasa kalau soalan keluar macam ni, susahlah sikit. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Kita kena guna je hak dia beri.
Jadi kita tak boleh kata nak pilih dua daripada dia bagi tu, tak boleh. Kena guna semua. Okay. Jadi bila kita nak buat penyediaan garam ni, apa yang perlu kita fikir, first kita kena tengok zinc sulfat ni larut ke? Larut. Okay, zinc sulfat ni larut. Okay. Yang kedua, anak ke bukan anak? Bukan anak. Yang kedua, yang pertama dia larut. Yang kedua, dia jenis bukan anak. Okay. Jadi bila dia bukan anak, cara penyediaan dia sama ada asid dengan logam ataupun asid dengan logam oksida. Okey, dan bla 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 bla. Boleh tak? Ingat part tu. Logam oksida, logam karbonat. Okey, tu je. Tak boleh dengan benda lain. Jadi sini, kalau kita tengok kat sini, dia bagi asid. Ada tak dia bagi logam oksida? Tak ada. Ada tak dia bagi logam saja? Tak ada. Ada tak dia bagi logam karbonat? Tak ada. Jadi maknanya asid je. Boleh? Jadi kita kena hasilkan. Logam memesa dah tak ada. Logam oksida memesa dah tak ada. Satu lagi, kita kena cari logam karbonat, iaitu zinc karbonat. Okay. Nak react dengan asid untuk dapat asid zinc sulfat. Macam mana nak dapat zinc karbonat? Zinc karbonat ni kita boleh dapat melalui tindak balas antara zinc nitrat dengan larutan natrium karbonat. Boleh? Okey, jadi sekarang ni bila kita nak dapat zinc karbonat, maka step yang pertama kita kena tambah. Iaitu tambah apa dia kat sini? Tambah zinc nitrat. Dengan natrium karbonat. Jadi bila kita react dua ni, hasilnya akan dapat ZnCO3 dengan NaNO3. Hak ni kita nak ni. Untuk kita react dengan asid. Jadi untuk eksperimen ini, awak perlu menyediakan dua jenis garam. Garam yang pertama adalah garam tak larut. Garam yang kedua adalah garam larut, iaitu zinc sulfat. Sekarang step pertama nak sedia zinc karbonat dulu. Jadi zinc karbonat boleh disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Ni cikgu rasa awak boleh jawab sendiri, cuma cikgu tunjuk je kaedah ni. Jadi cara dia senang saja. Okey, cikgu lebih suka lukis diagram. Kita ada zinc nitrat. Kita ada berapa? Bila kita ada larutan, dia mesti mari dengan V dia berapa? Contohnya 25 cm padu. M dia berapa? Contohnya 1.0 mol per desimeter padu. Lepas tu, kita ada pula natrium karbonat. Bubuh dalam bika. Sebanyak mana? Katakanlah V 25 cm padu. M 1.0 juga mol per desimeter padu. Lepas tu tak, ambil ni, tuai masuk dalam ni. Okey, tuai masuk dalam ni. Tu, ambil rok kaca, kacau. Bila kacau, turas. Turas. Okey, dapatlah garam. Bila turas, bilas. Boleh. Apabila kering. Jadi bila kita nak buat step tu, kita pun tengoklah. Okay, step yang pertama. Step pertama ni. Tulis. Okey, 25 cm padu contohnya. Larutan zinc nitrat 1.0 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam bika. Yang kedua. Okey. 25 cm padu, larutan natrium karbonat 1.0 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam bika yang lain. Okey, ataupun dituang ke dalam zinc nitrat, boleh juga. Yang ketiga, campuran dikacau. Yang keempat, campuran dituras. Yang kelima, okey, hasil turasan, bukan hasil ni, sisa ataupun
pepejal zinc karbonat dibilas dengan menggunakan air suling. Lepas tu, yang keenam, pepejal zinc karbonat dikeringkan dengan menekan antara dua kertas turas. Selesai. Dapatlah kita pepejal zinc karbonat. Sekarang kita nak pergi kepada penyediaan zinc sulfat. Penyediaan zinc sulfat daripada tindak balas. Kalau cikgu ambil tindak balas kat sini, asid sulfuric iaitu H2SO4 ni. Bila kita react dengan zinc karbonat, hasilnya akan jadi zinc sulfat dengan H2O dengan CO2. Kan? Jadi kita pun mulalah dengan eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua ni, kalau kita tengok, mula-mula kita ambil apa dia? Ambil bikar kan? Dalam bikar, kita bubuhlah asid. Asid H2SO4 ni. Bila larutan, dia mesti mari dengan 2 nado. V berapa? Katakanlah nak ambil 50. Tak ada masalah. M dia berapa? Katakanlah 1.0 mol per desimeter padu. Okey, boleh. Lepas tu kita buat gapo asid ni? Kita kena panah. Okey, panah. Okey. Panah. Lepas tu, bila dah panah, kita buat gapo? Kita tambah. Tambah gapo? ZnCO3. Tambah lagu mana? Tambah sikit-sikit. Sampai berlebihan. Boleh. Lepas tu, kita pun turas dia. Okey, turas. Cumanya, hak ni kita tak say. Sisa tak say. Hak ni masuk dalam mangkuk pijak. Okey. Bila masuk dalam mangkuk pijak, okey, kita lukis draw je untuk kita tulis cerita dia. Okey. Bila dah masuk dalam mangkuk pijak, lepas tu kita panah sehingga tepu. Lepas tu kita sejuk. Lepas tu kita turas. Lepas tu kita kering. Boleh? Jadi bila kita dah buat draw diagram gitu, lepas tu kita pun tulislah. Okey, tulis nombor yang pertama apa dia kita nak buat. Pertama, kita suka dulu. Okey, kita letak 1 di sini. Yang kedua, kita nak buat panah. Yang ketiga, kita nak buat tambah dah. Okey, so kita pun buat. Tulislah. Okey, 50 cm padu asid sulfuric 1.0 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam bikar. Lepas tu, okey, panaskan asid sulfuric dengan perlahan. Kena royak sifat dia tu. Okey, nak panas kuat ke nak panas perlahan. So, panas dengan perlahan. Kemudian, yang ketiga, tambahkan serbuk zinc karbonat sikit-sikit sehingga berlebihan. Okey, cikgu hilang apa tu step ni. So, lagi. Okay. Lepas tu, kita buat apa? Bila kita tambah, step yang keempat, kita kacau menggunakan rok kaca. Kacau ni. Lepas tu kita buat apa? Yang keenam, yang kelima, kita turas untuk menyingkirkan zinc karbonat yang berlebihan. Kemudian, yang keenam, hasil turasan dituang ke dalam mangkuk pijak. Yang ketujuh, hasil turasan dipanaskan dengan perlahan sehingga tepu. Kemudian, yang ke-8, okey, sejukkan. Okey, pada suhu bilik. Yang ke-9, turas untuk mendapat hablo garam. Yang ke-10, keringkan hablo garam dengan menekan antara dua kertas turas. Okey, selesai. Kita jawab soalan ni. Panjanglah sikitnya. Tapi kita kena buat step by step. Kalau kita tengok prosedur dia ni lebih daripada 10. Biasa dah soalan esei ni kadang-kadang kita jawab tu lebih daripada 10. Tetapi dia akan kata maksimum markah 10. Jadi jawab banyak pun 10, jawab sikit pun 10. Tapi kalau kita nak suruh lengkap, inilah lengkap dia.
Okey, jadi soalan seterusnya tengok. Kalau tidak kita kurang markah. Dia kata sertakan persamaan yang terlibat. So kita dah sertakan dah persamaan kimia. Maka secara tak langsung kita dah jawab dah soalan untuk 10 markah. So kita pergi kepada soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. Soalan nombor 10 bagi kat sini rajah 10 menunjukkan satu dari tindak balas yang melibatkan hidrokarbon Y. So, cari clue dulu. Apa dia bagi clue kat sini? Dia bagi clue kat sini adalah butina. Butina ni formulanya adalah C4H8. But kumpulan alkina C4H8. Okay. So, pendihidratan ni maknanya dia tolak air. Jadi, hidrokarbon Y ini bila dia mengalami salah ni sebenarnya hidrokarbon Y. Kalau pendihidratan buang air, maka kat sini adalah alkohol. Alkohol bukan hidrokarbon sebenarnya. Okey. Ni dia tak boleh kata hidrokarbon kat sini. Dia boleh kata Y lah. Okey. Kemudian alkohol. Apa dia alkohol kat sini butina? Alkohol ini adalah butano. Formulanya adalah C4H9OH. Pengoksidaan pula dapat sebatian Z. Sebatian Z ini adalah asid karboksilik. Okay, asid karboksilik. Okay, sekarang ni kalau cikgu nak buat perkaitan. Cikgu perkaitan bentar Okay. Ni adalah alkohol. Ni adalah alkina. Melalui pengoksidaan, ia akan terbentuknya asid karboksilik. Okay, boleh. Lepas tu pengesteran akan dapat ester. Kalau sini butina, sini akan jadi butano. Bila butano, okey, Z ni adalah asid butanoik. Formulanya adalah C3H7COOH. Masih lagi sifat 3 tambah 1, 4. Okay. Kemudian kita pergi kepada pengesteran. Pengesteran, okey, dapatlah ester. Tak tahu ester apa. Sebab dia tak bagi bahan satu lagi. Cuma dia kata asid butanoik saja. Okey, kemudian daripada sini kita recall baliklah. Pendihidratan ni buang air. Pengoksidaan, kita guna ejen pengoksidaan. Contoh kita ada larutan KMnO4 berasid. Okey, boleh. Pengesteran, dia guna H2SO4 pekat. Tapi mesti tambah dengan alkohol. Baru dapat ester. Okey, boleh ke tu? So, tu je info yang kita dapat daripada soalan ini. So, kita tengok. Okey, kita tengok soalannya. Namakan hidrokarbon Y. Okey, so sebenarnya bukan hidrokarbon Y itu, namakan bahan Y. So, nak nama bahan Y, so kita katalah bahan Y ni apa dia? Ini adalah butano. Okey, boleh. Dapat satu markah. Markah yang kedua, nyatakan formula AM. Ni kita kena hafal juga. Formula AM bagi alkohol adalah CnH2n plus 1 OH. Markah yang kedua. Markah yang ketiga, nyatakan kumpulan berfungsi. Okay, kumpulan berfungsi adalah kumpulan hidroksil. Okay, boleh. Okay. Kemudian, lukis formula struktur bagi hidrokarbon Y. So, bila kita nak lukis formula struktur bagi hidrokarbon Y, maka hidrokarbon lagi. Salah hidrokarbon ni sebab hidrokarbon ni takrifan untuk hidrokarbon adalah bahan kimia.
Okey, ataupun sebatian kimia yang terdiri daripada karbon dan hidrogen sahaja. Tak ada benda lain. Okey, jadi ni bukan hidrokarbon sebab ada O. Jadi hidrokarbon tu silap lah. Jadi bila kita buat karbon 1, 2, 3, 4 tak ada masalah. So H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 OH. So selesailah untuk 4 markah. Jadi markah pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, tulis persamaan kimia bagi proses pendehidratan hidrokarbon Y. Pendehidratan iaitu buang air. Hidrokarbon Y tadi adalah butanol kan? So kita boleh tulis C4H9OH, maka hasilnya adalah C4H8 tambah dengan H2O sebab dia buang air. Kalau kita tengok C4H9 tambah 1, 10, 8 tambah 2, 10. Okey, balance dah. Kemudian yang kedua, nyatakan keadaan yang diperlukan. Okey, bagi tindak balas tersebut. Jadi, kalau kita tengok kat sini, apa keadaan yang diperlukan? Okay. Jadi kat sini, pendehidratan, ingat lagi tak diagram dia ni? Pendehidratan ni. Okey, yang kita ada wool kaca dicelup dalam ni. Jadi hot ni dia tak boleh nak tindak balas terus macam tu, dia kena melalui serpihan porselin tu. Jadi kalau kita kata kat sini, kita boleh kata mangkin dia serpihan porselin. Dia katakan keadaan ni. Okay. Lepas tu kita boleh kata juga alkohol ni, butanol ni kita celup dalam wool kaca. Alkohol dicelup dalam wool kaca dicelup dalam alkohol. Kita guna wool kaca, kita tak kata direct, makna kita tidak panah dia direct lagu tu ni. Okey, so kita boleh kata kat sini wool kaca ni dicelup dalam butanol. Okay. Boleh Jadi mangkin serpihan porselin. Maka wap butanol tadi bila melalui serpihan porselin, maka serpihan porselin ini dia sebenarnya bertindak sebagai ejen pengontangan sebenarnya, di mana dia akan absorb air daripada butanol. So dapatlah butina. Okey. So soalan B. Sebatian Z adalah asid karboksilik. Terangkan mengapa sebatian Z adalah asid monoprotik dan hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan aqueous tetapi tidak dalam bentuk glasier. Okey. So sekarang ni kita tengok soalan yang pertama. Dia kata sebatian Z adalah asid karboksilik. Terangkan mengapa ia merupakan asid monoprotik. Jadi bila kita nak kata asid monoprotik, kita cerita pasal mengion. Okey, mengion. Okey. Jadi kat sini sebatian Z tu adalah asid, okey, asid karboksilik. Apa nama sebatian Z tersebut? So kita boleh kata sebatian Z ialah asid butanoik. Kenapa asid butanoik ni merupakan asid monoprotik? So bila kita nak kata asid monoprotik, kita kena cerita pasal mengion menghasilkan satu je ion hidrogen. So kita boleh kata 1 mol. Sama ada 1 mol boleh, 1 molekul pun boleh. So kita boleh kata, kalau kita nak kata 1 mol, kita kata 1 mol ataupun cik guna 1 molekul lah. 1 molekul, okey, asid butanoik
mengion dalam air menghasilkan satu ion H+. Kalau kita nak guna satu molekul. Kalau kita nak guna 1 mol, kita kata 1 mol asid butanoik mengion dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okey, boleh. Okey, kalau kita kata 1 molekul asid butanoik mengion dalam air menghasilkan 1 ion hidrogen. Okey, boleh. Okey. Kemudian lepas tu selesai. Kita cerita pasal asid monoprotik. Kemudian dikata hanya mengalihkan arus elektrik dalam keadaan aqueous tetapi tidak dalam bentuk glacier. So, point seterusnya kita boleh kata, kita nak jawab yang tu lah. Okay, so kita boleh kata asid butanoik dapat mengalihkan arus elektrik dalam larutan aqueous kerana mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okay. Apa pula dalam glacier tak boleh? Okay. Tetapi dalam bentuk glacier, ia terdiri daripada molekul yang neutral. Boleh. Selesai. Jawab satu-satu. Bila nak jawab PSO pun lagu tu lah. Tengok so-so dia nak gapo dia. Mula-mula dia kata terangkan. Lepas tu, apa mengalihkan arus elektrik. Kalau kita nak jawab mengalihkan arus elektrik dalam keadaan larutan aqueous, keleburan ke, yang kita fokus adalah ion-ion yang bergerak bebas. Jangan cerita benda lain. Cerita fokus kepada Hodgkin tu. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Huraikan satu eksperimen makmal untuk menyediakan ester tersebut. Jawapan anda mestilah mengandungi perkara berikut. Ester apa dia? Seorang pelajar berhasrat untuk menyediakan sejenis ester daripada tindak balas antara Z dengan sejenis alkohol yang dinamakan. Selalu pelajar-pelajar dinamakan. Selalu pelajar tertinggal yang tu. Maknanya dinamakan, kita kena namalah dulu. Sebab yang Z tadi kita tahu dah Z tadi iaitu asid butanoik. Alkohol ni ikutlah. Kalau kita nak ambil propano. Boleh. So, kita dah dapat satu markah dah untuk kita namakan alkohol tersebut iaitu propano. Sekarang kita nak menyediakan dia. Boleh So, kalau dalam makmal, biasanya kita buat eksperimen ini, cikgu suka lukis diagram dulu. Saya tabung titik. Sini. Kan? Ada. Tekanlah kita ada kat sini. Asid butanoik. Lepas tu kita tambah propano. Lepas tu kita tambah H2SO4 pekat. Lepas tu kita pun panah. Lepas tu sedia air sejuk tuai dalam ni.
Simple saja kan? Okey. Jadi kita tengok. Ni kita ingat. Jadi yang pertama nak senarai bahan dan radas. Nak senarai bahan dengan dia tidak kata bahan radas, dia nak bahan saja. Jadi bahan kita ada apa dia? Yang pertama kita ada asid butanoik. Yang kedua kita ada propano. Yang ketiga kita ada asid sulfurik. Okey, pekat. Boleh. Selesai bahan dia. Dia nak bahan saja. Lepas tu prosedur. Prosedur kan selalu cikgu kata apa dia? Kita tulis nombor dulu kan. Katakanlah kita buat ni nombor 1. Kita tambah ni. Tambah ni. Lepas tu kita panah. Lepas tu kita tuai. Lepas tu kita nampak lah oily layer on the surface of water ni. Okay, boleh. 6. Jadi kita pun ambil lah nombor 1. Tapi oleh kerana asid butanoik ni, dia kena ada apa dia? Kat sini. Dia kena ada isi padu. Okay, isi padu. Tapi biasanya eksperimen ini kita tak guna kepekatan Kita guna apa dia? Asid butanoik ni biasanya kita guna asid butanoik glacier. Propano tulen biasanya. Okey, kita tak campur air Okey. Jadi volume dia berapa? Contohnya kita ambil volume dia katakanlah dalam tabung kita ambil 5. Okey, boleh. Ataupun kita ambil 4 lah. 4. Ingat ni, bila kita guna tabung didih maksimum volume dia 10. Okey, ni kita kena pandang dengan tabung didih. Jadi kita pun aturlah. Okey, ni 4, ni 4. Okey. Lepas tu katakanlah ni 1 sentimeter padu. Kita pun buatlah. Okey, tulis ayat ni. Ayat yang pertama. Okey. 4 cm padu asid butanoik glacier dimasukkan ke dalam tabung didih. Lepas tu, tambahkan 4 cm padu propano tulen. Okey, boleh. Kemudian, tambahkan 1 cm padu asid sulfurik pekat. Okey, asid sulfurik pekat tak ditambah begitu. Dengan perlahan. Okey, ke dalam campuran. Lepas tu, yang keempat, campuran dipanaskan. Okey. Kemudian, hasil tindak balas dituang ke dalam air sejuk. Okey, dapatlah prosedur dia. Lepas tu kita pergi kepada pemerhatian. Pemerhatian kita boleh katakan apa dia? Okey. Lapisan berminyak, berbau wangi di atas permukaan air. Itu pemerhatian. Persamaan kimia. Okey, bila kita buat asid butanoik tadi, so kita buat persamaan kimia asid butanoik. So kita ada C3H7COOH tambah dengan propano C3H7OH, hasil dia. Okey, bila dia react dua ni, hak ni keluar, hak ni keluar. So ambil yang ni dulu. So dia akan jadi C3H7CO, C3H7CO, ambil yang ni pula C3H7. Boleh. OH dengan H jadi air. Selesai persamaan kimia. Nama ester yang terhasil, nama start dengan alkohol dulu. Alkohol propano, dia akan jadi propil. Asid butanoik, dia akan jadi butanoat. Jadi nama esternya propil butanoat.
Okey, ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan ke nak tanya? Cikgu dah bincang dah keempat-empat soalan. Tak ada. Ada. Okey, boleh faham ke ni? Boleh jadi kalau nak huraikan eksperimen, you kena ingat radas Kalau kita guna tabung G, guna tabung didih, tabung G maksimum volume 5, tabung didih maksimum volume 10. Jadi kita aturlah berapa isi padu kita nak. Okey, lepas tu kalau ada isi padu, kalau ada larutan, mesti mari dengan isi padu dan kemularan. Okey, itu sajalah. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi? So lepas ni cikgu rasa kalau tengok YouTube cikgu tu cikgu dah bincang dah hampir semua dah lah. Esei, soalan apa tu, soalan negeri-negeri. Lepas ni pun cikgu akan share lah kita bicara ni. Mungkin minggu depan cikgu akan pergi kepada kertas 3. Okey, kertas 3. Kemudian dalam 2 minggu kita buat kertas 3. Lepas tu cikgu rasa kita berhentilah kelasnya, tak ada lah kelasnya. Okey, sebab awak pun dah nak periksa dah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu Cikgu, ya. Okey ya. sorry cikgu. Nak tanya. Persamaan yang propil butanat tu kan? Aha. C3H7COO ke CO cikgu? Sorry, okey. Nasib baik awak tengok dah. CO sini CO. Tinggal CO. CO satu lagi cikgu. Tinggal O so lagi. Tinggal O. Okey. Tinggal O so lagi ni. Sebab sini O kat sini OH keluar, kat sini H keluar ni. C3H7CO. Ambil O kat sini. O. Okey, O C3H7. Okey. Okey. Jadi C3H7COO C3H7. Okey, lain. Yang lain? Tak ada. Okey. So, kalau tak ada, cikgu rasa kita berhenti kelas hari ini. So, cikgu harap apa yang kita bincang ini dapat dimanfaatkan oleh awak semua. Dan kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh WhatsApp cikgu. Ataupun kalau rasa nak minta cikgu terangkan mana-mana tajuk, boleh royak lah. Jadi, kita prepare untuk minggu depan. Okey, Assalamualaikum lakum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Thank you, cikgu. Terima kasih Terima kasih, cikgu.